PDPR Seni Visual unit yang ke-10. Masih lagi di bawah pengertian seni visual dalam konteks perekaan, dan kali ini kita akan fokus kepada reka bentuk persekitaran. Jelaskan maksud reka bentuk persekitaran. Reka bentuk persekitaran merupakan perekaan seni visual untuk mewujudkan persekitaran yang indah dan selesa sesuai dengan fungsinya. Senaraikan dua bidang dalam reka bentuk persekitaran. Yang pertama, reka bentuk hiasan dalaman, dan yang kedua, reka bentuk lanskap persekitaran. Okey, cuma dua perkara ini sahaja yang kita akan pelajari di bawah reka bentuk persekitaran. Pertama, hiasan dalaman, dan yang kedua, reka bentuk lanskap. Okey, dua ini sahaja. Mari kita bincang tentang hiasan dalaman dulu. Jelaskan maksud reka bentuk hiasan dalaman. Reka bentuk hiasan dalaman merupakan penghasilan seni visual untuk mewujudkan persekitaran dalaman yang indah dan selesa sesuai dengan fungsinya. Dalaman di sini bermaksud dalam bangunan. Jadi, mereka bentuk bahagian dalam bangunan untuk mewujudkan ruang dalaman yang indah, selesa dan sesuai dengan fungsinya. Senaraikan 4 ruang dalaman. Ini contoh. Contoh 4 ruang dalaman, ruang tamu, ruang pejabat, ruang bilik tidur, ruang dapur. Dan ada lagi macam-macam ruang. Seterusnya, senaraikan 5 elemen yang diambil kira dalam reka bentuk hiasan dalaman. Okey, elemen apakah yang diambil kira untuk membentuk hiasan dalaman? Yang pertama, elemen pengudaraan. Ini elemen yang paling penting. Pengudaraan boleh jadi kena ada kipas, kena ada tingkap, perlu ada penyaman udara. Itu pengudaraan. Sebuah ruang memerlukan udara untuk bernafas. Jadi, sebuah ruang perlu mempunyai udara yang cukup, baru dia selesa. Yang kedua, pencahayaan. Pencahayaan ialah unsur yang penting juga. Semua ruang memerlukan cahaya untuk menjadikan kita selesa dalam ruang tersebut. Pencahayaan boleh diambil daripada sumber semula jadi. Kalau ruang yang mempunyai tingkap bercermin, kita akan dapat cahaya matahari daripada tingkap tersebut. Sekiranya tidak ada tingkap, kita perlu memasang lampu. Sama ada lampu yang bercahaya putih atau lampu yang berwarna-warni, sesuai mengikut kesesuaian ruang. Seterusnya, elemen yang ketiga ialah warna. Warna perlu sesuai dengan ruang yang fungsi ruang tersebut. Contohnya, kalau ruang bilik tidur, warna hitam sangat tidak sesuai. Warna hitam, kalau kita cat warna hitam dalam ruang bilik tidur, kita tidak akan selesa dalam ruang tersebut. Kita akan rasa panas, rasa tertekan dan sebagainya. Tapi sekarang ni kalau tengok kedai bubble, kebanyakannya buat warna hitam di bahagian dalaman. Jadi itu mungkin konsep tersebut sesuai untuk zaman sekarang. Kalau dulu memang orang tak pakailah warna hitam untuk ruang dalaman, memang seolah-olah tabu, haram. Tapi sekarang di kedai-kedai bubble, kedai gunting yang moden sekarang, dia pakai warna hitam di dalam untuk bahagian dalaman dia. Yang keempat, elemen yang keempat yang dikira ialah susunan perabot. Susunan perabot perlulah selari dengan bentuk atau ruang, bentuk bilik. Biasanya bentuk segi empat. Perabot kalau segi empat juga atau perabot bulat yang disusun haruslah mengikut bentuk bilik tersebut.
Tidak boleh menyusun serong. Kalau biliknya segi 4, kita susun serong, dia akan jadi janggal. Tidak sesuai dan memakan ruang. Dan yang terakhir sekali, unsur hiasan. Unsur hiasan ni contohnya arca. Arca di dalam ruang, biasanya ada arca dalam ruang pejabat. Water fountain. Water fountain ni macam kolam mini ke yang dalam di bahagian dalaman. Seterusnya hiasan macam bunga dalam pasu boleh juga ada dalam ruang dalaman. Dan hiasan pada dinding-dinding biasanya ada lukisan, ada catatan yang digantung di dinding-dinding. Itu juga adalah unsur hiasan dalam reka bentuk ruang dalaman. Okey, rasanya itu untuk reka bentuk hiasan dalaman. Sekarang kita lihat contoh, salah satu contoh ruang dalaman. Jadi, ruang apa ini anak-anak pelajar? Ya, ruang bilik tidur yang indah dan selesa. Kenapa kita kata ruang bilik tidur? Ya, sangat jelas di sana ada sebuah katil. Jadi katil memang orang tidak akan letakkan katil di ruang tamu atau ruang menonton. Jadi ini adalah sebuah bilik tidur yang memang kita nampak kemas dan selesa. Okay, ruang ini menggunakan elemen apa? Okay, elemen yang pertama kita tengok pengudaraan. Ini yang mula-mula sekali atau yang paling penting sekali. Sebuah ruang yang selesa mesti mempunyai udara yang cukup, aliran udara yang cukup untuk kita bernafas. Dan pengudaraan ini juga boleh datangnya daripada tingkap atau boleh datang daripada alat penghawa dingin, aircon. Dan boleh juga kalau tengok di atas siling itu ada kipas. Kipas itu untuk memastikan air circulation atau peredaran udara. Peredaran udara yang boleh menyamankan bilik tersebut. Okay. Elemen yang kedua ialah pencahayaan. Boleh dilihat di sini dari segi cahaya memang cukup. Memang cukup. Daripada sumber lampu, kalau kita tengok di hujung kepala katil itu ada 3 lampu. Selain daripada lampu itu untuk menyuluh karya pada dinding itu, ia juga memberi cahaya kepada ruang bilik tersebut. Dan pada siling juga ada lampu-lampu downlight di sana. Seterusnya, tingkap cermin tersebut, tingkap kaca tersebut juga merupakan sumber cahaya semula jadi, iaitu cahaya matahari masuk melalui tingkap tersebut. Elemen yang ketiga ialah warna. Sangat jelas di sini warna-warna yang digunakan adalah warna-warna lembut, warna pastel, di mana semua dinding dan lantainya warna yang hampir sama. Dia berbeza tetapi dalam kroma warna yang sama, menghasilkan visual yang kelihatan harmoni. Begitu juga dengan warna katil, warna kayu katil dan warna cadar tersebut juga dalam siri warna yang boleh dianggap sebagai warna analogus. Analogus ini bermaksud warna yang berdekatan, hampir sama. Dan kesannya ialah harmoni. Nampak harmoni, selesa. Masuk tu rasa nak tidur. Sesuai, memang sesuai sebagai sebuah bilik tidur. Unsur yang seterusnya ialah unsur susunan perabot. Ada beberapa perabot di sana. Ada 2 side table dan meja sisi. Meja sisi katil tersebut. 2 meja sisi. Katil itu juga adalah perabot. Dan di depan cermin ini juga, di bahagian depan ini juga adalah perabot juga. Ada meja. Di bawah cermin tersebut ada meja. Jadi semua susunan ini boleh dilihat diletakkan atau disusun selari dengan bentuk bilik. Jadi bila dia selari dengan bentuk bilik, maka susunan itu akan kelihatan kemas dan sesuai. Menjimatkan ruang
menjadikan ruang kelihatan luas dan selesa. Unsur yang terakhir ialah unsur hiasan. Di mana unsur hiasan di sini? Okey, pada side table, dua side table di hujung di kepala katil ada arca. Arca itik di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada arca itik atau burung. Atas meja tu ada arca. Dan di sebelah kanan juga ada macam arca juga. Mungkin itu lampu tidur. Dalam bentuk arca berfungsi lah tu. Okay, unsur hiasan yang seterusnya ialah 3 karya seni. Mungkin foto atau cetakan yang digantung pada dinding di atas kepala katil. Okay, 3 painting atau cetakan itu adalah unsur hiasan dalam reka bentuk bilik tidur ini. Jadi, sebuah bilik tidur ini yang mempunyai 5 elemen yang disusun atur dengan baik. Elemen-elemen tersebut menghasilkan sebuah bilik tidur yang indah dan selesa. Baik, kita teruskan lagi dengan bidang yang kedua dalam reka bentuk persekitaran, iaitu reka bentuk lanskap. Jelaskan maksud reka bentuk lanskap. Reka bentuk lanskap merupakan satu bidang perekaan seni visual untuk menghasilkan pemandangan yang indah, selesa dan berfungsi di persekitaran luar bangunan. Kalau hiasan dalaman tadi, kita menguruskan bahagian dalam bangunan, ruang-ruang dan bahagian dalam. Sekarang, lanskap ialah bahagian luar bangunan. Bermula daripada keluar daripada muka pintu, itu sudah dianggap luar bangunan. Di situ bermulanya lanskap persekitaran. Nyatakan 2 elemen dalam reka bentuk lanskap. Reka bentuk lanskap cuma ada 2 elemen, iaitu yang pertama elemen lembut dan yang kedua elemen kejur. Elemen lembut, lembutlah. Elemen kejur tu bermaksud keras. Jadi dengar dok kata kerah keju. Kerah keju tu, kejur tu bermaksud keras. Kerah dah keju pula. Jadi elemen lembut dan elemen kejur. Jelaskan maksud elemen lembut dalam lanskap. Okey, elemen lembut ialah elemen yang melembutkan pemandangan. Terdiri dari tumbuhan, air dan bentuk muka bumi atau topografi bumi. Topografi itu bentuk muka bumi. Tumbuhan, dia ada tumbuhan hijau, ada tumbuhan berwarna, tumbuhan renek, tumbuhan tinggi, tumbuhan penutup bumi, rumput-rumput. Itu adalah semua elemen lembut. Air pula boleh jadi kolam, air terjun mini. Itu juga adalah elemen lembut. Bentuk muka bumi biasanya di bahagian kawasan landscape atau lanskap luar yang luas. Contohnya di taman-taman permainan, biasanya ada bahagian yang ditinggikan, ada bahagian yang direndahkan, menghasilkan bentuk muka bumi yang menarik. Itu adalah elemen lembut dalam lanskap. Seterusnya, jelaskan maksud elemen kejur dalam lanskap. Elemen kejur pula ialah objek keras yang digunakan dalam lanskap seperti batu, bangku dan gazebo. Gazebo tu apa? Wakaf atau pondok. Pondok yang dibina, pondok kecil yang dibina dalam kawasan lanskap. Dan boleh jadi juga perabot-perabot, perabot kayu atau perabot konkrit juga merupakan elemen keras dalam lanskap. Senaraikan fungsi lanskap. Fungsi lanskap. Kita buat lanskap ni tentu ada fungsinya. Di sini ada senarai sebanyak 11 fungsi untuk reka bentuk lanskap ini, seni lanskap ini. Apa fungsi dia? Yang pertama untuk estetika dan keindahan. Ini memang sebab dia di bawah bidang seni. Seni memang untuk keindahan, estetika dan keindahan.
Yang kedua, untuk perlindungan dan teduhan. Perlindungan daripada cuaca panas dan teduhan. Ini bermaksud kalau di taman-taman ada ditanam pokok-pokok besar, pokok-pokok berdaun yang mampu memberi teduhan. Fungsi yang ketiga ialah merendahkan suhu. Ini biasanya dalam kawasan bandar, banyak bangunan-bangunan batu, konkrit yang menghasilkan suhu yang panas di kawasan bandar. Dengan kereta lalu lalang, dengan jumlah kenderaan yang banyak, menghasilkan suhu yang agak merimaskan, agak tinggi. Ini kawasan bandar. Jadi untuk merendahkan suhu, biasanya di kawasan bandar akan ditanam pokok-pokok untuk menghasilkan lanskap yang lebih menyamankan. Yang keempat, mengawal pencemaran alam. Anak-anak pelajar sudah belajar dalam subjek sains atau biologi, di mana pokok-pokok yang ditanam berfungsi menghasilkan atau menghasilkan oksigen, dan menyedut karbon dioksida. Karbon ini dihasilkan oleh manusia, haiwan. Nafas kita pun mengeluarkan oksigen. Asap-asap kenderaan itu juga oksigen pula. Nafas kita mengeluarkan karbon dioksida. Asap kenderaan juga karbon monoksida. Dan karbon-karbon ini disedut atau diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan mereka pula akan membebaskan oksigen. Seterusnya, membentuk ruang. Ini biasanya kalau untuk membentuk ruang segi empat, kita akan tanam pokok-pokok renek berbentuk segi empat, menghasilkan satu ruang, pembahagi ruang. Ini biasa di kawasan bandar, di sekolah-sekolah ada ruang-ruang tertentu yang dipagar menggunakan tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, mengawal hakisan tanah. Mengawal hakisan tanah ini biasanya kawasan highway, di lereng-lereng bukit ditanam tumbuhan penutup bumi. Tanaman itu adalah unsur lanskap untuk mengawal hakisan tanah. Yang ketujuh, menghadang pandangan yang tidak baik. Biasanya kalau kita lalu melalui jalan raya dan melalui kawasan pelupusan sampah, di bahagian tepi jalan yang melalui kawasan pelupusan sampah tersebut, ditanam dengan tumbuhan-tumbuhan yang padat supaya tak nampak pemandangan yang tidak baik di seberang sana. Sampah-sampah yang menimbun itu kita tidak nampak sebab dia tutup dengan tanaman yang rapat-rapat. Biasanya ditanam dengan pokok buluh, renek. Pokok-pokok renek yang tebal daunnya, merimbun. Yang seterusnya, mengarah pergerakan atau petunjuk arah. Mengarah pergerakan ini maksudnya kita tanam membentuk lorong untuk mengarah kepada tempat-tempat tertentu. Biasanya dalam sekolah pun ada. Kalau kita tengok di SMK Badak sendiri, daripada pondok pengawal sampai ke bangunan pentadbiran, ada ditanam pokok-pokok palma, pokok pinang legur, ditanam di sekitar tepi padang, mengarah terus kepada bangunan pentadbiran. Yang kesembilan, melembutkan pemandangan. Jadi pemandangan yang keras di kawasan perumahan, rumah batu, semua rumah konkrit, agak keras pemandangannya, boleh dilembutkan dengan menanam pokok-pokok. Pokok-pokok di kawasan lanskap bahagian luar rumah-rumah tersebut akan melembutkan pemandangan. Yang ke-10, merangsang ketenangan jiwa. Pemandangan yang lembut tadi akan memberikan rasa ketenangan dalam jiwa setiap yang melihatnya. Dan yang terakhir sekali, sebagai imbangan ekologi dan kehidupan fauna. Ini biasanya taman-taman yang besar. Contohnya Taman Tasik di Shah Alam, tempat kita Kelantan ni. Tak ada mana ni taman-taman yang besar gini ni.
Jadi di Tasik Titiwangsa, Tasik itu sendiri memberi imbangan ekologi, boleh memberi menjadi tempat haiwan-haiwan, ikan, katak, burung-burung membiak di sana untuk kehidupan flora, fauna, unggas. Jadi di sini bermaksud imbangan ekologi itu menjadi tempat perlindungan untuk haiwan-haiwan kecil. Tak adalah sampai gajah atau harimau tinggal di sana, tapi haiwan-haiwan yang kecil sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita lihat contoh reka bentuk lanskap bermula dengan sebuah lukisan cadangan. Cadangan untuk membina gazebo dan kolam. Dan gazebo tersebut berada di dalam kolam yang akan diisi dengan air nanti. Dan gambar yang kedua ialah di lapangan, tempat yang betul-betul nak buat. Daripada lukisan diterjemahkan di lapangan. Jadi di lapangan ini kita akan gali kolam mengikut keluasan atau kedalaman seperti yang dirancang dalam lukisan. Okey, bermula dengan menggali di lapangan dan daripada kolam yang digali tersebut dilukis sekali lagi untuk mendapat pandangan atau sekiranya dah siap dia akan nampak macam tu. Okey, itu perancangan kita. Okey, baik. Ini belum siap lagi. Kita cuma ada 3 gambar ini saja baru di tahap gali kolam. Jadi belum siap lagi. Jadi kita tengok proses lakaran dan kerja lapangan untuk membina gazebo dalam kolam. Gazebo ialah pondok atau wakaf. Orang sini panggil rokah. Jadi apakah elemen lembut dalam rekaan ini nanti? Okay, yang pertama ialah air dalam kolam. Yang dikatakan kolam itu bila ada air. Kalau tak ada air, dia bukan kolam. Jadi elemen lembut yang akan dimasukkan nanti ialah air. Dan yang kedua tumbuhan. Di sekeliling kolam itu nanti mungkin akan ada rumput, akan ada tumbuhan-tumbuhan renek, tumbuhan berbunga. Itu adalah unsur lembut atau elemen lembut dalam rekaan lanskap ini. Dan yang kedua elemen kejur. Elemen kejur yang digunakan di sini ialah yang pertama kayu. Bentuk gazebo itu sendiri dibina daripada kayu. Jadi kayu itu adalah elemen kejur atau elemen keras. Yang kedua konkrit. Konkrit di tebing kolam itu akan dikonkrit tungku atau kaki gazebo yang terendam dalam air itu juga dibina daripada konkrit. Jadi konkrit ini adalah unsur kejur juga yang terdapat dalam lanskap. Jadi lanskap ini cuma olahan unsur lembut dengan unsur kejur sahaja. Dua elemen ini bila diolah dengan baik akan menghasilkan sebuah lanskap yang sangat menarik. Seperti biasa, kita akan akhiri kelas kita dengan latihan pengukuhan. Okey, lihat gambar yang pertama ini. Gambar di sebelah ialah kolam mini di salah satu sudut halaman rumah. Berdasarkan gambar tersebut, huraikan fungsi perekaan. 2N di sana. Tak apa, ubah sendiri nanti. Huraikan fungsi perekaan lanskap persekitaran. Sudah pun dibincangkan tadi ada 11 fungsi. Jadi, unduh balik video ini, tengok balik tentang fungsi-fungsi tersebut dan huraikan yang berkaitan. Fungsi-fungsi, mungkin anak-anak pelajar boleh hurai 3 fungsi. Daripada 11 tu ambil 3 dan huraikan berdasarkan gambar ini. Jadi soalan sudah dihantar melalui Google Form dan jawab di sana. Jawab di sana nanti. Yang kedua. Okey, gambar yang kedua ialah ruang dapur yang berkonsep modern contemporary. Modern contemporary itu bermaksud terkini. Modern dan terkini.
Berdasarkan gambar tersebut, bincangkan elemen rekaan hiasan dalaman yang terlibat. Ini juga sudah dibincangkan tadi, elemen-elemen yang terlibat. Tadi kita bincang bilik tidur. Ini ruang dapur. Elemen yang sama juga, anda cuma perlu tulis dan huraikan dalam bentuk perbincangan. Baik, kita sudahi kelas kita hari ini dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.